Okay, biasanya bila dia loading macam ni kan, dia dah start macam ni kan, setting up ni dia dah live lah. Oh, okay. Okay, so Cik Liz boleh start share. Kita dah live sekarang. Okay. Siapa yang baru masuk tu, share dulu. Tekan butang share dulu. Sebelum kita nak teruskan hari ini seperti biasa, pukul 8. Sekarang pukul berapa Cik Liz? Pukul Sekarang 8. pukul 8.16 kita dah 8.16. Kita Malaysia. akan sambung the making of e-book cantum. So e-book cantum ni kita dah buat 3 siri sebelum ni. Huruf A, B, C, dan malam ni kita huruf D lah. Jadi siapa yang baru first time masuk tu tekan butang share dulu. Butang share, nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Dan kalau untuk kita sesi malam ni kita ada Cik Liz. Hai Cik Liz. Hai Ini semua. ni first time Cik Liz bersiaran secara live dengan kita. Malam ni adalah hari pertama lah kan. Kita santai-santai je sesi malam ni. Biasanya kita akan bagi masa 10 minit lah Cik Liz supaya ramai orang masuk. Kita nak bagi peluang Cik Su pula kan. Cik Su Tiba-tiba Cik Su buat penampilan istimewa malam ni, kita tak tahu. Tapi Cik Su bertugas untuk share lah. Malam ni Cik Su bertugas untuk share link tu. Okay, dan sekejap lagi saya akan tengok dekat page siapa yang dah masuk tu. So Cik Liz ada handphone satu lagi tak? Handphone punya untuk tengok Facebook. komen. Kejap ya. Kadang-kadang terlupa. Facebook Cik Liz tu nanti Cik Liz mute kan. Tu Cik Su dah ada komen tu, tak nampak muka full Cik Liz yang jelita itu. Cik tak tahu. Percayalah, ni dah berapa kali dah try setting. Patut kami live awal-awal tadi tengok behind the scene. Ni saya dah berhenti nangis dah ni. Dah berhenti menangis. Tadi saya memang tak tahan dah. Gelak nangis kan. Cik Su patut. Tadi ada banyak bloopers. Biasa orang apa the making of apa semua ni dia akan tunjuk behind the scene tu ada bloopers kan. Banyak sangat bloopers. Part tu nanti kita kena sediakan satu lagi kamera lah Cik Liz, saya rasa sebab proses nak belajar ni kan ada banyak bloopers kan. Part yang tu best sebenarnya. So Cik Su yang menonton tu, Cik Su suara kami jelas tak? Suara jelas tak? Kita tengok ada 4 mata. Cik Liz ada 4 mata. Cik Liz boleh nampak? Ada 4 mata. Hai, selamat datang. Malam ini edisi cantum bersama Cik Liz. Dan tajuk Liz dapat giliran yang keempat iaitu huruf D. Okey, huruf D lah. Itulah Cik Liz. Huruf D ni dia macam font dia macam berseni sangat lah. Macam nampak huruf Q pula, homemade apple. Betul. Tu Cik Su cakap suara jelas, best. Alhamdulillah. Saya rasa Cik Liz kena tukar font kot. Itulah. Mungkin buat masa nak follow the suit dengan yang sama. Malaysia Indifference. Buat masa ni lah sebab kalau nak follow the suit kita boleh pakai yang sans serif juga yang macam ekor-ekor ni juga kan. Sekarang kita tengok tukar font dulu. Malam ni boleh belajar jugalah siapa yang belum pernah gunakan Canva kan. Ini antara kegunaan Canva lah. Kadang-kadang kalau list tak pasti macam tak tahu nak pair kan antara title dengan content nak guna font apa kan. Kadang-kadang list akan Google sebab Canva ni dia ada macam suggestion tau untuk guna font nak pair dengan font apa yang macam best. Kat mana nak tengok tu? Saya tak pernah buat lah. Nak matching-matchingkan Cik Liz buat macam mana? Canva font combination. Ini rasanya. So kadang-kadang kalau macam kita ada satu font yang kita suka untuk title tapi kita tak tahu kita nak pair isi content tu dengan font yang lain, bolehlah cuba nak try. Cik Liz boleh copy tak dia punya link tu canva.com/font combination tu dekat Cik Liz kena buka tab Facebook. Facebook.
Kejap ya. Ni saya pun baru first time belajar ni. Font ni. Kalau Liz stop share dulu kejap boleh? Sebab takut nampak ni. Okey. Kejap ya. Saya terima seadanya font apa yang ada dekat Canva. Ini tips je lah. Macam kadang-kadang best juga kalau tahu ilmu lain ni kan. Cik Liz dapat mana ilham ni? Jangan kata dalam bilik air macam Cik Su. Tak. Ini Cik Liz belajar dalam kelas dengan Cik Su tu rasanya. Ya ke? Kenapa saya tak tahu Cik Su ke saya yang tak datang kelas? Tak adalah. Mana dah komen tengok. Nampak sangat noob kan. Baru first time nak ni. Sorry kalau slow. Sedang cari apa tu? Sedang nak login Facebook ya? Tak. Share. Seronok Cik Su jadi penonton hari ni. Share je. Liz dah paste dekat komen kita punya ni malam ni. Okay. Ni Canva phone combination. Kalau nak cari, kalau tak tahu nak pair dengan phone tertentu untuk title atau content. So Cik Liz sambung dekat Canva. Okay. Sambung je lah Cik Liz. Betul, tapi tab ni dia macam ter-exit. Ter-exit. D. Okay, D. Sorry, silap. Patutnya kita ambil yang ni lah kan. So siapa yang baru masuk ni, ada 4 mata ni. Kita sekarang ni in the making, kita tengah siapkan e-book cantum untuk tuan-puan sebagai idea menulis. Jadi kita ada banyak sangat idea menulis dalam e-book cantum ni, kita berikan secara percuma sahaja. So link untuk dapatkan e-book tu nanti kita akan pin di komen lah. Tu Cik Su punya tugas tu kena pinkan tu. easy.la/ebook cantum. Baiklah saya D yang betul. Cik Liz cari dulu. Cik Liz sedang cari apa tu? Tak cari. Nak mula masuk kita punya ni lah D untuk apa yang kita ada untuk malam ni. List ada 5 lah D, iaitu drive, don't, do, did and dream. So yang D yang pertama adalah drive. Drive sebenarnya macam ni. Masa Liz tengah pilih nak tulis apa. Cik Liz boleh share screen kot? Terhilang Tadi dah share screen. Hilang dah. Dia macam pelik-pelik pula malam ni. Dia terkeluar Okay. So tadi Cik Liz dah cari font. Itu ke font yang Cik Liz nak gunakan? Tak. Ini Cik Liz ikut je yang yang ni balik. Sebab yang ni Liz cuma nak bagi tahu je kalau ada sesiapa yang macam nak tahu macam mana nak pair pair phone. Ni lah, tapi buat masa ni Liz letak dulu dengan yang dah ada lah supaya senang orang nampak kan. Okay. So D yang pertama adalah drive. Drive ni sebabkan kita cantumkan, so English dengan bahasa kita campur-campur je. Kita cantum je. Itulah. Dan lagi satu drive ni macam lebih kepada, sebab waktu Liz pilih D ni lebih kepada macam mana nak mulakan cerita atau dalam konten tuan-puan tu. So drive ni kalau dalam bahasa Inggeris dia boleh membawa maksud kepada sama ada to force somebody to act in particular way ataupun to drive something to influence something. Maknanya kalau yang tadi tu to force somebody tu lebih kepada desakan, dan drive yang kedua iaitu to drive something to influence something ni kepada dorongan. Dorongan lah. D boleh buat dorongan juga. Itulah. Ni dah ada dah. List tanpa je lah dekat dalam ni. List sebenarnya dah ada dah skrip dia. Okay. D, what drive you kan? What drive you. So macam mana nak menulis tu lebih kepada masa je Liz. Objektif kenapa konten itu ditulis lah. Kata kalau siapa yang baru
Kalau siapa yang pernah terdengar sebelum ini, ada macam content objektif kurang-kurangnya ada macam to educate, to inform, to engage, to entertain, to inspire dan to sell tu. Kat situ macam tuan-tuan dan puan-puan boleh bermain lah macam mana nak mulakan ayat konten tuan-puan tu dengan drive. Sama ada dalam bentuk desakan ataupun dalam bentuk dorongan. Faham tak? Kalau faham boleh komen faham drive dekat Facebook ya. Saya tak sini faham drive. Tapi bagus juga Cik Lee sebab desakan dengan dorongan tu huruf D juga Cik Lee. Senang nak ingat. Itulah. Apa lagi Dia punya tab dia ni dia macam pelik lah. Dia macam kejap ke bawah. Kita tak nak tekan dia tapi dia ke bawah. Oh ya kan? Dia macam mengganggu tab browser tu. Sebab kata you are sharing screen tu. Faham tak? Saya faham sebab dia akan pop up kan. So saya pun tak pasti kerana nak alihkan. Tak apalah kita. Kalau macam ni lah. Cik Lee tarik ke paling kanan lah kot. Dia punya tab tu kan. Maknanya memang kena bagi dia kecil sikit lah bawah. Ini boleh kot. Tak pun Cik Lee ni tambah je tab satu lagi tu. Tambah tab paling kanan tu buka Canva lagi. Oh. Kan betul tak? Betul. Tambah tab. Kalau Cik Lee tutup. Nampak tak? Kecil ke? Kecil. Kena maximize kan. Lepas tu Cik Lee tambah tab satu lagi. Okey lah boleh drag pun okey. Saya drag keluar. Tiba-tiba dia drag keluar. Ini macam buat magic pula. Tak apalah. Tapi tinggal dia jadi tak apa. Okey faham. List copy paste je lah. Dia macam semua benda tak jadi malam ni. Ini macam dia punya contoh lah. So Cik Jis cuba zoomkan kan kita punya tu jadi try 70 75. Saya rasa kena besarkan dari sini kot. Daripada besar kat proses. Okeylah. Nampak tak tuan-puan? Setakat ni belum ada lagi yang masuk. Itulah saya kata biasa the first 50 minutes tu audience dia baru nak masuk kan. Baru dapat notification. Dia lambat sikit lah biasa Encik Liz. Sebab hari tu masa saya start sharing dalam minit yang ke-40 tu baru start sharing. Baru start ramai masuk. Oh ya ke? Siapa yang baru masuk ni share dulu. Supaya lebih ramai lagi boleh belajar kan malam ni. Santai je malam ni. Saya dengan Cik Liz sedang siapkan e-book. Sebenarnya Cik Liz lah yang siapkan. Saya penonton saja. Kesian Cik E kena tak apalah. Esok saya pula huruf E. Esok kita akan start lambat sikit Cik Liz sebab pukul 8 orang tak ready lagi kan. Oh, okey faham. Cik Liz nak Cik Liz teman ke? Rajin ke Cik Liz? Saya lama Cik Liz, sejam lebih. Tapi saya cuba untuk squeeze lah bagi make it short and simple kan, bagi sejam. Cumanya mungkin saya akan countdown lah, buat video countdown dulu. Sebelum start tu kita bagi audience masuk dulu dan bagi audience bersedia dulu kan. So tadi saya nampak Cik Liz punya kan yang huruf logo dekat belah kiri atas tu. Cik Liz tu apa ni? Huruf D. Logo dekat belah kiri atas tu. Kiri atas. Kiri atas. Dalam slide tu. Dalam slide, huruf D. Bawah dia bawah. Slide ke 30 tu dia huruf D. Ni. Oh, D. Yang ni? Oh, ni tak tukar lagi. Itulah. Tak apalah, buat masa ni kita pakai racial indifference dulu. So kita ada nampak ada 8 mata memandang. Siapa yang dah memandang tu sila tinggalkan komen kalau ada soalan ke apa. Ni kami in the making lah. The making of e-book
kan kita ada A sampai Z Cik Liz. Jadi kita baru sampai huruf D. Bila nak habis ni, bila nak habis huruf ni Cik Liz. Bila Kita habis. Setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis, dan insyaAllah start minggu depan kita buat hari Isnin lah kot Cik Liz. Sebab apa? Isnin antara yang paling ramai lah yang online. Oh ya ke? Bila Khamis tu macam tak ramai sangat. Tapi tengok macam mana sebab lah kita Khamis hari. malam Jumaat kot. Dia dah start slow dah. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tu slow. Dia Isnin, Selasa, Rabu je paling ramai pun. So, kita nampak ada yang 5 mata memandang. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Kita belajar. Belajar jugalah tengok macam mana Cik Liz gunakan Canva. Puan-puan kalau first time gunakan Canva, Canva ni percuma je. Pergi dekat canva.com dan sign up. So sekarang Cik Liz sedang nak sambung saja. ke ada siapa-siapa yang tak jelas lagi dengan Drive? Nak Cik Liz mungkin boleh buat ayat ke? Ayat? Contoh kan? Sama ada desakan atau dorongan? Tak terfikir pula. Macam blur. Asalnya tadi ni lebih kepada macam suggestion lah. Sebab tapi Cik Liz buat je dulu page ni sambungan. Page yang kedua tu nak kena letak contoh lah. Terus scroll kat atas, Cik Nik ada bagi contoh lah. Dia bagi continue macam ni? Okey, contoh. Dekat atas tu Cik Nik sambungan, yang ni continue. Sebab cantum kan, belasah kita bercampur. Mungkin kena tambah highlight tadi kot yang kita bercerita tentang apa content objektif tu kan. So bagaimana ini ditulis? Bergantung kepada objektif konten. Okey, banyaknya error. Cik Liz cuba tengok yang Cik Nik punya yang kat atas, slide atas tu. Okey. Cik Nik punya. Macam ni? Ni contoh kan? Contoh dia besar, contoh dia sangat dalam. Kita biasa-biasa je. Dia memang dah fikir jauh. Nak cari macam ni? Kalau ada lah, kalau tak ada nanti kita kosongkan dulu page tu, nanti kita akan cari. KIV dulu tak? Sebab yang benda lain tu macam pernah nampak, tapi yang desakan dan dorongan ni lebih kepada itulah very generic kan. Memang tak ni sendiri pun tak berapa ni, tapi boleh dilakukan. Nak kata yang sebenarnya dia lebih kepada macam mana kita set nada atau nada konten tu lah kan. Datang dah Cik Nik, datang dah. Cik Nik kata hai Cik Nik. Hai Cik Nik. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Cik Nik. Nanti kita mainkan satu lagu untuk Cik Nik. Cik Nik kata merdunya suara Cik Liz. Cik Liz, satu lagu. Nak nyanyi ke 7 lagu? Nak tujukan lagu. Untuk yang page contoh tu nanti kita kosongkan, kita akan cari screenshot lah. Contoh. Contoh boleh letak bawah ni lah screenshot kan. Cik Nik kata tengah tunggu hadiah ni. Alamak dia tuntut lah. Menyesal wish. Komen alamat dekat situ. Ramai yang nak hantar dekat Cik Nik ni. Cik Nik nak apa Cik Nik? Kek? So student Cik Nik ramai kan? Itulah. Dah ramai. Sekarang dah 6 orang. Tadi 5 dah 6 orang. Cik Nik lah kot. So kita dah ada nampak 6 mata. Salah seorangnya Cik Nik lah. Cik Nik. Terima kasih Cik Nik bersama-sama kita. Cik Nik dah buatkan huruf C hari tu. Saya buatkan huruf B. Esok saya sambung huruf E. Okay, sekarang dah tinggal kosong, kita sambung je lah kot kan selepas drive. Lepas drive, Liz ada apa tadi dia sebut? Do's. Memang banyak, Liz memang banyak main dengan bahasa Inggeris malam ni.
Sebab kataan bahasa Melayu tu macam susah sikit nak cari. Sebab dia akan jadi DI. Dia lebih kepada macam kata kerja kan. Alah, Cik Liz tadi jumpa je dorongan desakan tu. Terselit. Kadang bagus juga kalau guna bahasa Inggeris. Dia akan mencetuskan idea secara tiba-tiba. Macam tadi desakan dan dorongan. Kalau Don't, yang ni, tadi do. buat do and don'ts. Sebab mula-mula ingat nak gabung juga do's and don'ts tu. Tapi don't tu macam mungkin ada banyak benda yang kita boleh explore. Macam contoh. Boleh expand lagi lah. Boleh pecahkan lagi. Betul. So do ni. Belajar dengan Cik Su pun Cik Su ajar untuk pecahkan. Itulah. Sebab ada sebab tertentu lah saya rasa yang kena pecahkan tu. Tak apa, nanti kita tengok. Ni memang agak klise lah sebab dia memang sangat senang lah kalau macam orang tak ada idea kan. Kalau kita cerita macam let's say kalau kita ada dalam bisnes tertentu kita nak content objektif to educate, mungkin kita boleh educate atau ajar sedikit tentang beberapa tips kan. Ni macam contoh-contoh dia lah. Macam kita beri tips. Cik Nik jawab. Tadi Cik Liz tanya nak hadiah apa kan. Cik Nik kata nak iPhone 12. Wah. Aduh, nak iPhone. Search foto gambar iPhone. iPhone besar sangat lah. Kalau mampu bagi kek satu slice je. Letak situ iPhone nanti nak letak iPhone. letak kek iPhone. Tak gambar iPhone. So yang ni checklist, 7 checklist penting sebelum mula membakar kek. Lepas tu apa tu? Mungkin tu enter kot. Enter sebab dia tadi ni dia tak perasan. Cik Su pun dia kata nak percutian ke Jepun. Kena tunggu border buka lah. Jepun pun tak buka border dia lagi. Kita pun tak buka border dia lagi. So kalau ini buatan. So ni Cik Liz gabungkan ke? Tak. Sebab dia adalah benda yang sama. So nanti don't pun perbuatan juga tapi ada elaboration lain lah. Macam mana nak bezakan do's and don't. Do and don't ada perkataan untuk perbuatan. Untuk memudahkan sesuai jika ingin menulis tips. Cik Nik kata bolehlah tong-tong dengan Cik I, dengan Cik Su. Cik Su cakap casing bolehlah Cik Nik beli kat Shopee. Do and don'ts adalah perkataan untuk perbuatan. Do's adalah senarai yang digalakkan buat, digalakkan lakukan. Tahu senarai. Ini Cik Liz nak pecahkan jadi dua ke? Do satu do, satu don't. Satu slide. Pecah. Sebab mungkin boleh letak screenshot kan lagi untuk contoh yang macam yang ni ke macam tadilah. Buat kosong kan. So lepas tu kita letak don't pula lah Cik Liz dah copy tak perasan. Tadi duplicate. Duplicate. Sekarang don't. Kejap masalah lah tiba-tiba dia terbuka kat tab lain ni. Itulah boleh combine kan kalau drag ke sebelah tab dia tu, boleh tak? Baik dah ada skrip malam ni. Huru-hara tak ada Cik Su. Cik Su gimana? Cik Su kata keluar. Merayap lah Cik Su ni.
Nak tulis panjang-panjang. Sebab tadi dah sebut don't juga adalah perbuatan kan. Mungkin nak elaborate pasal perbuatan yang ditegah lah kot kan. Kenapa yang Liz terfikir untuk asingkan do dengan don't tu sebab kadang-kadang sebab do ni macam nada dia positif kan, tapi don't ni boleh jadi terlalu keras kalau guna perkataan-perkataan tertentu seperti jangan, dilarang kan. Tapi mungkin mungkin dalam media sosial bisnes kadang-kadang dia ada tema yang dia ingin ikut, macam mungkin lembut, so bahasa dia pun kena lembut. Jadi gunakan alternatif lain lah untuk don't tu. Mungkin dekat sini Liz ada tulis cadangan lain lah untuk mulakan konten yang berbentuk don't ni, macam 5 alternatif selain ataupun cara menjauhkan, mengelakkan. Dia tak adalah straightforward jangan atau larang tu. Liz terfikir macam tu lah, sebab tu nak asingkan do dengan don't tadi tu. Faham tak? Betul. Cik Ni komen, dia kata do ni ialah perkara yang kita share, perkara mesti customer lakukan atau buat bila menggunakan produk ataupun servis. Oh. Tambahlah. Tambah. Lepas tu Cik Ni kata don't ialah kita share perkara yang customer perlu elak semasa guna produk atau servis kita. Betul juga. Contoh kalau produk tu tak boleh dimakan kan. Contohlah. Hanya untuk kegunaan luaran, do and don't lah. Cik Ni cakap ni tak nampak pun komen. So tak tahulah Cik Ni kena klik all comment kot. Sebab dia ikut ni kan. So saya seorang ada komen tu Azhar Ijoy. Azhar Ijoy antara follower yang selalu join lah kita punya live. Dia bagi thumbs up kat Cik Liz. Terima kasih. Dia nampak separuh je gambar Cik Liz. Sebab kalau full nanti dia tenggelam dengan background. Tadi dah pecah dah perut ketawa. Macam-macam setting guna nak bagi nampak. Itulah ini kita yang nangis buat lagi malam ni. Cik Ni cakap, Cik Ni tengok dekat phone. Saya pun tengok dekat phone Cik Ni. Boleh nampak je. Saya rasa Cik Ni kena scroll ke atas kot. Cadongan. Okay. Kita dah ada dream, kita dah ada do's, kita dah ada don't. So sekarang kita boleh masuk yang keempat lah. Cik Liz, kenapa ada emoji dekat belah kanan bawah tu? Oh, sebab Liz memang komputer ni Liz dah install lama dah, Grammarly kot. So dia macam dia macam tengok kalau kita, dia macam boleh detect juga macam mana kita nulis tu, dia boleh detect emosi dalam penulisan tu juga. Boleh pula dia buat mata. Bagus lah. Saya ingatkan kenapa lah saya punya tak pernah keluar macam tu. Cik cakap sorok wajah jelita Cik Liz. Tak tahu kami setting tadi. Adalah jelita sangat. Nanti kalau bersatu dengan dinding nanti takut orang tu cari-cari mana Liz. Dapat tengok mata Liz pun jadilah malam ni. Dah lah tudung tak nak bagi kerjasama kan. Itulah. Cik Azhar Hijau kata cabaran era digital. Betul. Okay, kita dah ada dream, do's and don't. Sekarang kita masuk nombor 4 lah. Ini kata betul tu Tuan Azhar, yang penting kita mula dan teruskan. Ini permulaan yang baik lah Cik Liz. Kita sebenarnya nak plan nak buka
buka ruang untuk sponsor dekat background ni Cik Liz. Sebab apa? Kita akan live secara konsisten dan siapkan e-book dan e-book ni kita akan buka untuk sponsor lah. Sponsor tu maksudnya Cik Liz, dekat cover page nanti ada logo sponsor. Lepas tu dekat dia punya footnote ada logo dan antara yang divider Cik Liz cakap tadi kan, antara bab di dekat bab tu ada placement jugalah logo untuk sponsor. Rate dia sangat murah menarik lah. tu. Sangat mampu milik. Jadi Saya kita tak- akan publishkan dia punya package dan insyaAllah kita meeting hari Khamis ni. Oh ya ke? Alamak. So secara tak langsung Cik E dah bagi spoiler dekat Liz malam ni. Kantai. Kita kena siapkan dalam masa 3 hari ni. Jadi Okey, tak insyaAllah apa. akan siaplah package tu. Kita Maksudnya cuba. Cik Liz, mungkin dekat kan setiap ruang kita buat e-book ni, e-book akan diberikan secara percuma dan siapa yang nak sponsor e-book ni, kita akan letak placement lah. Dia punya logo ke setiap page ke macam tu kan. Dia ada placement dia lah kita panggil. Oh, Cik menarik Azhar tu. cakap, Cik Azhar hijau cakap canggihnya PC Cik Liz. Cik Liz Tak adalah. Kalau sebab dulu masa Liz pakai laptop ni daripada zaman belajar lagi kan, sebab dulu banyak menulis buat assignment kan, nak senang kita nak kena proofreading sendiri kan. So Cik Liz. Liz install lah Grammarly. Oh, Grammarly. Cik Liz. Ya, ini kalau siapa nak tahulah apa dia Grammarly tu kan, ni ejaan dia lah, Grammarly. Tapi Liz tak ingat dia study kat mana? Cik Liz dulu study kat mana? Study kat mana? Graduate dari mana? Liz biasa-biasa je. Kata Cik Liz orang yang bijak. Tak adalah, Liz biasa-biasa je. Tapi itulah Grammarly lah. Cik Nik kata lah idea ejaan. bagus. Betul Cik Nik. Cik Nik kalau nak sponsor bolehlah, kami ada. Jadi antara yang tak awal sponsor. Jadi selain pada background ni Cik Liz, kita ada bagi dekat dalam e-book kan. Siapa yang baca e-book tu dia akan nampak brand sponsor tu lah. Jadi baguslah kalau ada siapa yang nak naikkan awareness kan. Itulah. So kalau kita tengok e-book ni Cik Liz, ada ruang-ruang dekat header dia, dekat footer dia, nanti kita akan adjust bagi masukkan sponsor punya logo lah. Wow. Cantik lah nanti kita punya e-book, nanti ada macam-macam. Betul-betul. Macam-macam banner, macam-macam logo. Dia so tak adalah kuning je kan. Macam apps lah Cik Liz. Apps dia maksudnya kan kalau kita download apps yang percuma, dia ada iklan kan, betul tak? Betul. So kalau siapa nak dapatkan e-book yang tak ada sponsor, yang tak dipenuhi dengan sponsor-sponsor punya logo tu, dia kena bayar Cik Liz. Macam YouTube Premium lah sekarang kan, kalau tak nak lalu ads. Dan Cik Liz, kita tadi masa insyaAllah meeting nanti kita sambung balik. Siapa yang nak dapatkan versi, kata contoh ada satu company business owner lah kan, dia ada ramai agent, ada ramai stokis, dia kata saya nak e-book cantum ni edisi saya punya business, sebab saya nak bagi kat stokis saya, kat agent saya pun boleh Cik Liz. Kita akan customizekan ikut dia punya tema. So content dia dah ada, content dia macam ni, tapi kita akan adjust mengikut business dia. Nanti e-book ni dalam bentuk PDF ke? E-book yang ni PDF. Ni saya nak baca komen daripada Cik Nik ni. Cik Nik kata minta laptop baru dengan Esu. Alah. Cik Nik tak tahu ke? Cik Nik seorang je tak dapat laptop. Kami dah masuk queue dah nak dapat laptop baru ni. Oh ya ke? Tak apalah. Cik Liz pakai je lah. Laptop cabut Cik Liz. Macam-macam dah ada Grammarly semua, sayang pula nak kena install balik. Hari Khamis ni Cik Liz. Oh ya ke? Okay. Spoiler lagi. Kan Cik Nik kata Cik Liz budak pandai. Taklah, Liz biasa-biasa je. Tadi saya tanya Cik E dengan Cik Nik dengan Cik Su lagi pandai daripada Liz sebab dah lama dalam bidang ni kan. Liz pun
belajar daripada belajar secara langsung dan tak langsung dengan otai-otai ni lah sebenarnya. Lah tengok dah lah suara suara Cik Liz yang merdu tu, lepas tu dia humble kat tu kan Cik Nik kan. Nah, nak sambung yang keempat lah ya. Sambil Azhar tanya cakap-cakap. jadi end format e-book dalam format apa? PDF. Dia dalam memang PDF lah. Dalam PDF. Macam Canva ni Tuan Azhar, bila kita nak save nanti, kita nak download kan, kita ada pilihan. Mungkin Cik Liz boleh tunjukkan contoh lah kan. Demo macam mana bila kita nak save nanti, kita ada pilihan sama ada dia JPG ke, PNG ke. Okey, besarkan. Masa download tu nanti, try klik jap. Cik Liz tunjuk jap. Dia, kejap. Okay. Ni dekat download ni. Masa dekat download tu, kita boleh file type dia, boleh tukar. Tapi kena gunakan Canva Pro lah. Edisi Pro ni lebih kurang RM54 lah. USD RM12.90 macam tu. So kita boleh pilih PDF standard ke kan. Kalau nak nanti kita akan pelbagaikan konten ni Cik Liz. Mungkin kita akan buat video kan, siri-siri video. Dan kita upload kat TikTok ke? Boleh ni Cik Liz, daripada e-book ni konten ni kita boleh pelbagaikan. So Cik Nik kata Cik Nik pun memang pandai makan. Bukan pandai minum ke? Bukan toke green tea ke Cik Nik ni? Green tea ni Cik Nik ni. Hari tu Cik Nik kata nak hantar, nak post, bagi alamat dia tak sampai-sampai ni. Dia tunggu kita post saja birthday dia dulu kot, baru dia boleh trade dengan kita. Mungkin. Tadi apa? Cik Liz tukar dulu huruf C tu. Dia punya logo tu. Selalu lupa kan? Tapi kan Cik Liz, bila Cik Liz copy, sepatutnya dia ikut sekali. Ya ke? Dia tak follow the suit. Agaknya sebab takut dia tertukar dengan mungkin Cik Liz masa copy tu, duplicate tu yang belum tukar kot. Tak. Ni kat atas. Oh ya ke? So, memang list dah duplicate tadi, saya nak masuk di yang keempat. Biasalah scammer. Ternampak tu list. Di yang keempat, did. Pun sebenarnya perbuatan juga did ni. Did tu maksudnya macam mana tu? Kejap ya. Lupa. Kena tengok skrip balik. Tengok dalam bahasa di juga. Did ni doa. Boleh je Cik Liz ni pun. Dia masa mula-mula dalam bahasa Inggeris, tapi lama-lama dia datang sendiri. Aduh. Mana tadi? Saya nak tukar-tukar tab ni. Tak reti nak masukkan dia balik. Boleh ke? Ni Cik Liz pangkah je lah. Lepas tu buka je new tab, masuk Canva semula. Ya ke? Penat lah macam tu. Pangkah je, tutup je window ni. Window ni tutup je, pangkah je. Lepas tu buka. Kan boleh. Saya faham tak berapa cerdik. Malam ni dia jadi pelik sikit. Bila kita live, kita macam blur, kita nervous kan. Biasalah tu. Ni Cik Su ni dia share ke tak ni? Cik Nik kata Cik Nik keluar kejap dengan suara korang bertindih dan bergema. Ya ke? Komen. Siapa yang masuk tu boleh komen tak suara kita bergema ke? Bertindih ke? Sebab saya dengar okey je Cik Liz punya suara. Saya punya suara bergema tak Cik Liz? Saya boleh dengar clear suara Cik E. Ala Cik Nik tu nak jadi alasan dah tu tukar handphone. Dia nak iPhone. So ini yang keberapa dah? Ini yang keempat. Second last untuk malam ini. Cepatnya. Sebab dah ada skrip. Cik Azhar cakap on my side both are clear. Ni lah Cik Azhar, saya rasa dia Cik Nik ni hint kata handphone dia dah start rosak lah tu.
Lebih baik dan lancar. Cik Liz. Ya? Lah semakin hilang. Suara hilang? Bukan. Wajah Cik Liz semakin hilang. Oh ya ke? Alamak, bahaya ni. Tiba-tiba bersatu dengan dinding tu, tak boleh nak buat macam mana dah. Okey. Ni kalau dah start gelak ni. Sebab dia Cik Liz semakin tenggelam kan, semakin nampak tudung je. Hilang. Tak boleh sebab Dia tak nak beri dia sebenarnya bersila ni dekat coffee table ni. Tadi dah try duduk atas meja, tak boleh. So dia macam makin lama makin bongkok. Tak apalah. Next time memang kena buat kat ruang tamu lah kot. Malu pun malu lah kan. Pada ramai orang. Dia kena dinding Cik Liz. Dinding. Itulah yang nak kata yang sebenarnya kat ruang tamu tu memang ada satu macam tempat tu memang dinding je. So dia tak ada. Betul. Saya ni memang betul-betul dinding belakang saya lah. So lepas ni memang kena try lah kot ruang tamu. Sebab ni sebenarnya dah dekat bilik kat depan. Macam bilik kat depan ni banyak sangat. Macam sofa lah kan. Line sana, line internet okey lah? Line tengok hari juga sebab sini pun tak berapa elok line. Even line telefon pun. So dia macam selalu putus-putus jugalah. Good wishes. Edit ke? Yes. Sebenarnya doa bukan edit ni. Ini macam dah lain dah. Doa, kita letak doa lah kan. Doa atau good wishes. Kalau ada doa yang baik-baik bagi yang Muslim mungkin boleh share kan. Kalau tak nak doa pun tak apa. Good wishes pun ucapan yang baik macam semoga hari ini lebih baik daripada hari semalam. Atau guna perkataan macam sebab nak dekat Chinese New Year ni suka guna prosperous kan. Supaya may our day be prosperous ke. Macam tu lah. Di doa ni paling mudah nak buat Cik Liz. Sebab doa senang nak cari kan. Betul? Doa biasanya kita setting hari Jumaat. Memang doa lah. Di doa ni. Kalau tak nak doa pun ucapan yang baik pun okey kan? Betul. Macam good wishes. Just doa macam tu lah, guna dengan kataan yang mula dengan semoga tu macam ucapan yang baik lah. Cik Liz biasanya kan kalau doa-doa ni paling tinggi engagement lah saya tengok. Didoakan siapa yang tengok posting ni, dimurahkan rezeki, dilipat gandakan rezeki macam tu lah saya tengok kan trend dia. Kalau buat doa ni memang tinggi lah dia punya engagement. Sebab kita tahu kebaikan doa tu sendiri kan. Kalau bagi yang Muslim, kalau kita aminkan sama-sama, lagi banyak manfaat dia kan. Macam tu lah. Tapi saya percaya yang even non-Muslim pun, kalau kita saling mendoakan, ini sebenarnya membawa pada impact yang positif lah. Kita bagi good vibes dekat kita punya followers atau viewers. Ataupun prospek. Betul. Kurang lah. Betul. Saya baca komen ni lah. Cik Azhar cakap. Kejap. Ibu percuma tu yang kena isi form tu. Betul. Yang kena isi form hebahan tu Cik Azhar. Nanti kalau dah siap ke nanti kita akan blast lah. Kita bagi link. Tapi sebenarnya bila Cik Azhar kalau isikan form hari tu, dia auto bawa ke FB group tau. Dan kita akan masukkan ibu tu ke dalam group tu. Jadi kalau belum dapat lagi link tu beritahu saya. Ibu percuma tu yang kena isi form tu untuk ibu yang Cik Liz tengah buat. Yang kami tengah buat ni lah. Ibu yang kita nak bagi ni. Cik Liz makin hilang. Tuan puan kena faham tau. Cik Liz dia background dia
tidak mengizinkan untuk dia tampil keseluruhan wajah. Jika dia interframe penuh, nanti dia blend in dengan background. So Cik Su cakap kalau tak pakai background pun tak apa, tapi masalahnya background pun kita tak mengizinkan kan. Tadi kita ada cakap lah tentang background apa semua kan. Sebenarnya nanti sesi live ni kita akan buka untuk sponsor lah Cik Liz. Alhamdulillah. Dan kita keep on nak buat naik konten kan, kita akan sharing secara percuma dan ada sponsor lah di setiap kita punya sesi. InsyaAllah kita akan konsisten lah. Hopefully selepas ni Cik Liz dah boleh selesa lah buat live kan. Bolehlah saya dengan Cik Su tidur awal. Sorry. Harapan itulah. Dah habis lah sebenarnya. Liz dah tampal yang kelima dan yang terakhir, itu dream. Motif sangat kan letak last sekali, dream. So dream ni macam yang pertama tadi lah, dia kalau kadang-kadang dia akan bawa maksud yang berlainan. So ianya sama dalam mimpi ataupun impian. Dan bergantung kepada cara kita nak bercerita. Sebab kita menulis untuk konten kan. Cara kita nak bercerita ataupun objektif konten tu tersendiri, dia boleh jadi sama ada mimpi atau impian yang kita ingin kongsikan kepada viewers, followers dalam bisnes kita tu. Sebab kita mungkin tak hard sell selalu kan. Kita mungkin akan yalah. Macam ni lah. Cik Liz boleh dengar suara saya? Makin slow sebenarnya. Saya ke? Oh, mic jatuh Boleh dengar tak? Saya seorang. Sekarang dengar tak? Dengar. Cik Liz zoom kan boleh? Zoom? Sebab saya tengok dekat handphone dia jadi kecil kan. So boleh tak? Di auto ni tadi dah 50 tiba-tiba jadi 41 automatic. 75 lah. 75. So Cik Liz dah habis sampai 5 ya. Boleh tak Cik Liz start daripada awal tadi? Awal tadi kita ada summarize kan. Kita ada 5. Kita ada 5 iaitu drive, do's, don't, did dan dream. Sorry bukan did. Doa dan did. Doa dan dream. 5 list. Satu persatu slide Cik Liz. Ni Cik Nik masuk semula, dia kata boleh Cik Su cerita mimpi dia. Mimpi apa tu Cik Su? Adalah tu. Cik Nik tuntut juga nak hadiah headphone macam Cik Liz yang dengan mic. Headphone ni, hari tu saya awal-awal guna headphone juga tetapi sebabkan mikrofon dia macam tak memuaskan kan. Tu yang saya buat. Saya ambil guna mikrofon lain lah. So kita start, kita summarize lah sedar-sedar pejalan celik dah siap dah macam Cik Liz, Cik Liz seorang yang buat kerja dalam keadaan senyap. Tahu-tahu dah siap. Macam magic, buat magic. Cik Su sambil sembang, sambil tu siap. Cik Su janji kadang-kadang 10 siap 5 nak bagi extra lah kan. Okay, tadi start daripada drive ya Cik Liz? Start daripada drive. Iaitu sama ada kita menulis dalam nada desakan ataupun dorongan lah, bergantung kepada objektif konten itu ditulis. Okay. Itu drive. Kita sample dia kita akan letak screenshot lah nanti kan. So kita akan masukkan sikit gambar Cik Liz, nak tunjuk macam mana gambar. Tunjuk gambar lah, foto, masuk foto. Nak demo macam nak masuk foto? Cari foto je. Banyak gambar cantik foto ni. So Cik Liz akan cari gambar D untuk apa ni? Drive. Drive. Tapi takut nanti dia keluar steering kereta lah. Tahu. Ini demo je. Drive tadi desakan kan. Desakan tu maksudnya dia lebih kepada macam mana nak cakap saya baca je. Dah ada to force somebody. Ataupun impian ke kan? Impian maksudnya
ini desakan ni dia lebih kepada permintaan ataupun tuntutan yang keras. Ni memang ni tips Liz lah. Kalau kadang-kadang kan kalau kita nak terangkan dekat orang, kalau kita back to basic dengan kita rujuk kepada kamus pun sebenarnya bagus juga. Sebab kadang-kadang kita mungkin terpaksa kupas isu yang agak berat kan. So bila kita nak bagi orang faham, kita kena start balik pada benda yang paling basic, iaitu maksud perkataan itu sendiri. So sebenarnya kalau nampak macam ni, sebenarnya memang Liz ambil daripada kamus lah. Semuanya kita nak tambah contoh ni Cik Liz. Itulah, tapi contoh Letak je gambar. Letak je gambar, nanti kita akan masukkan. Okay. Liz, kalau drive ni kan sama tak macam kita punya macam vision board ataupun kita punya impian lah, impian. Sebab tadi dah ada dream kat bawah. Oh, okay. So kita asingkan lah. Sebab drive ni dia lebih kepada macam force, lebih kepada macam tekanan ataupun dia macam keras sikit lah. Ini dia macam sengit kan. Kalau Liz lah nak bagi dia center ke kan, Liz biasanya akan main dekat sini position. So nak biar dia ke tengah, tekan middle. Nak biar dia center, dia akan adjust lah center. Sebab kadang-kadang kita mungkin nak gambar tu dekat bawah, tapi kita still nak alignment dia ke tengah kan. So just klik center lah. So dia masih dekat bawah tapi dia akan duduk kat tengah. Macam itu fungsi dia. Biasa saya try juga, rasa macam tak ada perubahan, jadi saya tak pakai lah. Itulah. Kadang-kadang sebab lagi satu adjustment ni nampak tak macam kadang-kadang ada macam line purple ni kan. Ni macam kita punya guide jugalah macam mana nak letak. Sebab Canva ni kelebihan apa yang buat macam Liz suka guna Canva ni sebab dia sangat friendly user lah. Sebab adanya benda-benda macam ni yang memudahkan kerja-kerja grafik lah. Sebab kadang-kadang kalau orang yang ambil betul-betul course graphic designer kan, dia macam kadang-kadang ada macam dia kena betul-betul manually adjust benda tu kan. So macam benda ni sangat memudahkan lah hidup dia. Okay. So, sekarang Liz letak dekat tengah je lah dulu kan sebab dia muat kan. Logo tu Cik Liz tukar C tu tukar D. Okay. Ini adalah salah satu font yang favourite saya ni, Glacier Indifference ni. Oh ya ke? Cantik. Dia sangat clear. Kalau dulu betul. Kalau tak silap Liz lah, Cik Su dia suka guna Oswald tau. Dia lebih kurang Oswald tu dengan ni sama. Salah. Oswald tu dia kurus sikit. Betul? Nampak efek kurus. Ini Cik Nik kata drive tu apa yang mendorong kita untuk berbisnes. Betul? Kalau kita nak share dengan orang kan sebagai kita punya content kan. Nak letak ke? Tak. Pendek kata nak tulis apa ya? Apa yang mendorong kita untuk berbisnes? Mana dia tambahkan? Ya orang. Tak pun Cik Liz letak situ contohnya. Contohnya drive adalah okey. Contohnya apa yang mendorong untuk kita memulakan perniagaan. Banyak saya nak kena buat editing ni. Sebab ini draft lagi kan, kita belum proofread lagi. Betul. Kita ada Tuan Arif, Arif Irhan. Arif Irhan adalah salah seorang daripada peserta kelas database kita.
Cik Liz boleh dengar ke suara saya? Dia jadi makin slow balik. Kenapa ya? Gambar ni dah kena turunkan. Mesti adjust balik. Dia dah center, so tak perlu. Okay lah kot. Tapi gambar ni Cik Liz cari gambar bisnes ke? Business Marketplace ke? Marketplace. Betul juga, businessman, businesswoman. Gambar apa lawa ya? Yang ada tangan tu. Yang ni? Yang ni? Tangan menaik tu. Yang ni nampak macam cantik juga. Tak apa, kita letak je. Nanti kita akan sesuaikan. Cikgu cakap bagus kongsikan drive kita. Maybe keluarga kita seperti anak-anak, maybe ibu bapa, maybe cikgu masa sekolah. Maksudnya apa yang mendorong kita memulakan perniagaan. Betul? So recap yang kedua lah do lah. Untuk perbuatan yang sesuai. Yang kedua ialah do. Tapi buat diselitkan juga do's dan don'ts adalah perkataan untuk perbuatan. Lima perkara yang do je apa ni? Ni macam pelik pula. Perlu buat Ni macam redundant pula. Perlu dibuat. Delete je lah Tak apa, ambil. Bertenang Cik Liz, bertenang. Bertenang. Okay lah ni. Kena highlight yang menunjukkan ianya adalah di bawah kategori do. Underline. Perlu ke? Dalam ni slide ni do. Do saja. Slide satu lagi sambungan don't. Don't. Sebab ingatkan macam nak letak macam underline belakang ni tapi tak tahu boleh ke tak. Oh, dia tak jadilah. Kadang-kadang nak highlight ke apa? Highlight. Ingat nak macam underline tapi tak boleh. Agaknya bold je kot. Macam ni. Cik Liz pergi dekat, cuba try effect. Slide effect? Bukan. Effect. Tak Tak ada. Okay, tak. Okay. Kalau ada setengah font dia boleh underline. Oh, ya ke? Itu Liz tak perasan. Sebab kadang-kadang kita dah terbiasa guna yang sama. Kalau macam tu bold je lah sebab nampak bold boleh. Tadi pun sebenarnya plan nak ni. Tak apa. Ini je yang nampak macam tegas kan. Do's dah cover, don't dah cover. Kemudian doa. Doa atau good wishes sesuai untuk siaran bagi permulaan hari. Yang macam Cik I kata tadi, doa ni sangat popular lah untuk dijadikan sebagai konten terutamanya pada hari Jumaat Cik I. Cik I? Ataupun nak buat hari-hari pun boleh. Saya dengar Cik Liz jadi macam robot. Robot? Macam mana tu? Sebab network kan dia macam sangkut-sangkut lah. Oh. Patutlah Cik I tanya tadi. Network kat sini okey ke tak? Memang di waktu ni dah gila sikit lah. Part tu dengar pula gila. Itulah okay, kalau sikit Cik ni kata suara okey.
Tak Oh apalah. ya ke? Okay, ni dah doa. Dah habis ya? Satu lagi dream Tu last kali dream lah tadi yang mimpi tu. Habis mimpi semua orang boleh diulik mimpi lah nak tidur. A series of image feelings. Dream ni kita bercakap sama ada dalam Mungkin bentuk saya punya mimpi line ataupun lah kot. impian. Sangkut-sangkut. Sangkut Tengah khusyuk dari tadi. Boring ke? Boring tak Liz malam ni? Kadang Liz pun malu. Santai je Cik Liz. Nanti tahun depan insyaAllah panjang umur murah rezeki kita rewind balik. Masa rewind nanti kita akan ketawakan diri kita lah. Dream. Ya, Arif Irhan kata suara clear. Saya dengar khusyuk dari tadi. Alhamdulillah. At least ada yang faham okey lah aku. Clear. Betul. Sebab kalau tak faham dia orang akan tanya kan apa maksud dream tu. Sekarang macam Dito ni sebenarnya ulang benda yang kat atas tadi. Oh ya ke? Kita kena nanti kita akan tambah contoh lah dekat sini. Cik Liz. Atau mungkin ruangan lain ke? Tengok macam mana kan. Sebab ini dah penuh. Kena adjust lah kot. Kan? Letak tu yang kat bawah. Tambah dia slide lagi satu. Tak silap saya dalam satu file ataupun satu canvas ni dia ada 100 slide je maksimum Cik Liz. Mungkin kita akan jadi part 1, part 2. Dalam apa-apa format, dalam apa-apa ukuran pixel pun ke? Macam yang ni kecil kan? Ni macam Instagram punya size kan? 1080. Nanti masa kita save tu dia akan effect dekat situ. Tapi yang ni PDF nanti Cik Liz jangan risau. Saya nak baca komen lagi. Cik Nik kata Cik Nik nak kena cari video live Cik Nik dengan Cik Su masa mula-mula dulu. Nanti boleh jadi video kita buat video reaction lah lepas ni Cik Liz. Kita pasang video. Kita tengok balik video tu kan. So itu jadi reaction video lah, jadi konten kan. Gelakkan balik yang zaman-zaman dulu punya. Betul. So, Cik Nik kata dia pernah live dengan Cik Su masa mula dekat MPWS. Cik Su cerita Lampin. Bila tu? Tahun bila tu? 2000? Tak tahulah video live masa bila. Saya start live 2016 ke 2015 macam tu. Saya start live malam ini pada tahun 2021 membuat debut. Yes. Saya actually kebanyakan kawan-kawan Facebook saya first time live bersama saya lah. Masa tahun 2016 ke macam tu saya buat live setiap hari berturut-turut selama 33 hari. Mencabar diri. Kadang-kadang ada antara live tu saya ajak lah kawan-kawan yang tak pernah buat live lagi. So saya merasmikan lah sesi-sesi diorang antara pertama kali live lah. 33 hari straight? Saya dengar 33 hari. Ke salah dengar? Betul. Cik E tiba-tiba macam slow balik suara. Betul Cik Liz, 33 hari straight. So nampaklah macam kalau buat straight macam tu boleh nampak lah macam learning curve daripada hari pertama sampai ke hari ketiga. Saya rasa sampai sekarang saya macam takut macam memang segan nak tengok kan. Ya Allah, takut betul aku live. Takut sampai terbawa-bawa mimpi, rasa malu tu. Tak boleh tidur. Betul, ya Allah, selamanya aku live dulu. Sekarang macam sopan-sopan sikit. Cik Nik cakap Cik Nik baru tahu 100 slide maksimum. Memang maksimum. Nanti kita kena buat beberapa part lah ni. So Cik Su cakap tahniah Cik Liz, Cik E. Boleh kita komen video live Cik Nik yang masa muda dulu. Ini satu konten yang best lah Cik Liz. Kita buat video reaction kan. Nak menambahkan view lagi, nak menambahkan lagi konten dekat Lunaworks. Dan kita di Lunaworks kita nak jadi position kan sebagai content provider lah, content creator kan. InsyaAllah Cik Liz sendiri ada
apa ada YouTube sendiri nanti kita akan ada YouTube sendirilah. Tapi kita idea untuk video reaction tu baguslah. Itulah. Sebab sekarang nampak macam trend lah orang korek balik yang lama-lama ataupun yang apa daripada konten yang lain untuk buat reaction tu. Betul. Nampak macam trend, especially dalam macam Liz selalu tengok saya dalam gaming lately, tapi macam betul. menarik lah. Memang betul. Arif kata banyak ilmu saya tahu dari sesi ni. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan butang share. InsyaAllah Cik Liz, kita tengok page Insight kita tengok macam mana reach page Luna Works dia meningkat apa semua. Dan part yang paling best saya rasa bila ada tetamu jemputan lah, ada guest speaker kan. Katanya minggu depan kita mula ajak tetamu untuk edisi. Betul. Takut nanti edisi cantum jadi edisi cincai sebab banyak sangat gelaknya. Sembang je lebih. Ini banyak kena proofread lagi ni. Itulah. Tak apa. Sebab apa Cik Liz, kita nak bagi awareness lah kan bahawa sebenarnya idea tu ada banyak. Ramai orang kata tak tahu nak tulis apa, tapi sebenarnya banyak. Kalau buka Cik macam Arif list cakap, okey, tak apa, Cik cakap. Dia masih komen je. Arif cakap bila saya live orang mula kenal. Dari Singapura pun ada. Memang ada dari Singapura. Alhamdulillah. Jauh tu range. Jadi Cik Azhar cakap jadi edisi cantum ni D adalah elemen terakhir ke? Bukan. Kita ada sampai Z. Cik Azhar. Nampak kita baru halfway ni. Baru halfway. Tak sampai half lagi, baru yang keempat. Betul. Esok kita buat huruf E pula. Huruf E. Malam ni yang terakhir untuk D saja. Cik Liz dah sampai ke dream dah. Nak mimpi dah ni. Nak tidur. Itulah, dah bersiap sedia dah ni. Motif sangat letak dream kat ujung sekali kan. Okeylah, saya rasa buat masa ni boleh berhenti dekat sini dulu kot, sebab yang tinggal sekarang untuk proofread ataupun benda-benda tu lah nak masukkan, nak bagi senang faham. Cik Arif kata Cik I saya kenal pun masa kelas hari tu. Tak sangka banyak pengalaman. Alhamdulillah. Student Cik I lah ni, Cik Arif ni. Masa database tu, saya kan jadi pak pacak je masa kelas database. Pak pacak pun tapi kalau orang dikenal hebat tu. Saya ingat lagi kelas Cik Zah kan. Saya jadi pak pacak dalam tu. Saya pun belajar lah. List terbaca, meninggal nak type. InsyaAllah tak meninggal lagi lah. Boleh lagi. Cik Azhar kata wow serius lah Cik Azhar. Kalau Cik Azhar dah start ada idea tu dah boleh menulis dah ni. Sementara kita nak tunggu siapkan kan Cik Liz, kita siapa yang follower yang dah tengok ni, dia dah boleh ada idea dah, dream, kenapa, apa impian dia. Macam kita orang, macam saya buat bisnes aloe vera kan Cik Liz. Kita orang ada task, assignment. First kali kita awal tahun kita kena buat vision board. Kita kena buat apa impian kita. Vision board maksudnya kita apa yang kita nak capai dalam tahun ni, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. So itu adalah salah satu konten juga, apa dream kita. Lepas tu kena present lah depan orang macam tu ke apa vision board ni? Kita share je lah kita punya vision board tu. Tengok nak achieve apa dalam life. Contoh kereta ke, nak rumah ke, nak family vacation ke. Dia memang vision board tu sangat menarik lah topik dia. So dia termasuk dalam dream ni lah. Dia menjadi satu konten untuk kami jugalah, kami present kan. So apabila kita berkongsi dream kita, impian kita kepada lebih ramai Cik Liz, kita akan lagi cepat mencapai impian tu berbanding kita simpan seorang-seorang. Dream ni kita beri kita kat orang, insyaAllah dia akan lebih cepat menjadi kenyataan. Ya, saya pun tidak. Saya pun buat vision board. Encik Arif pun kata dia buat vision board juga, Cik I. Ya ke? Cik Arif kata kalau kau pula dengan guest gelak seorang-seorang. Okay, Cik Arif cakap yes, dia pun buat vision board. Kalau tak
sah hidup. Memang Vision Board satu apa ni, konten yang sangat best lah, yang mana kita berkongsi kan impian kita, apa kita nak capai dalam hidup ni. Dia akan lebih terlaksana bila kita berkongsi. Sebab apa, dia ada drive tu lah, Cik. Dia berkait dengan drive tu, what drive you to achieve sales contoh kan. Kita kena paksa, kita mendesak, mendorong diri kita untuk mencapai impian tu. So ada kaitan lah Cik Liz, vision board ni. Menarik tu, mungkin lepas ni Cik Liz dan Cik Liz boleh buat juga. siapa-siapa yang baru mendengar tentang vision board ni boleh cuba kot. Menarik lah, nanti kita akan invite guest speaker tentang vision board ni Cik Liz. Oh ya ke? Tak sabar nak dengar ni. Menarik kan? Isu cakap, timku Cik Isu nak guna Zoom, nak meeting lain. Okey, dah habis dah ni. Sama kita conquer lebih masa kan malam ni. Sejam. Sorry Cik Su. Ada meeting lain rupanya. Okey. So Arif kata betul, nak tahu dalam dia tulis ilham kita. Betul-betul. Memang saya buat vision board tu dalam Canva lah. Lagi senang, lepas tu print je. Okay Cik Liz, boleh summarize kan kita punya sesi malam ni? Nak summarize macam mana ya? Nak kena tulis juga ke? Macam Cik Nick minggu lepas, conclusion? Tak apa, Cik Liz sebutkan je apa 5D malam ni dan insyaAllah. D untuk malam ni kita ada, scroll balik ke atas. Kita ada drive, iaitu sama ada desakan ataupun dorongan. Kemudian kita ada do. Do adalah untuk perbuatan yang kita cuba untuk galakkan kepada viewers kita lakukan. Dan kita juga ada don't, di mana kita share perkara yang viewers atau customer kita perlu elak semasa kita guna produk atau servis kita. Kemudian kita ada doa. Doa di mana kita boleh share sama ada mimpi ataupun impian kita di dalam konten yang kita nak tuliskan, dan ianya bergantung kepada objektif menulis itu sendiri. Sama ada nak biarkan konten kita itu berbunyi ataupun bersifat to engage, to entertain, to inspire. Ini semua ni kalau siapa yang pernah masuk dalam kelas konten, dia akan tahulah lebih, sebab engage, entertain, inspire ni dalam konten objektif tu lah. Yang saya percaya orang yang handle huruf E esok mungkin akan dapat elaborate lebih lah. Sebab tu Liz tak sebut sangat. Percayalah. Okey lah, saya pun jadi macam Cik Nick. Cik Nick kata masa tu Cik Nick terlebih idea. Betul pun. Okey, tak apa. Terima kasih Cik Liz kongsi huruf D malam ni. Terima kasih Cik E sebab tolong set up semua. Memang kalau list yang kena set up balik dari mula tadi tu memang barai. Agaknya sampai 9.30 tak start lagi. Tak apa. Dengan masalah teknikalnya. So thank you sekali lagi siapa yang dah masuk tu, semua yang dah komen, dan lupa tekan butang share, dan insyaAllah jumpa kita esok, malam esok 8.30 lah kan. Alright, okay, bye. Bye semua. Bye, Assalamualaikum. Mau stop live stream.